Jadi pada hari ini kita akan buat satu modul daripada modul GOT ya. Ya, ada modul GOT. Modul GOT ni kita ada 6 modul ya. Ya. Tapi yang kita bukukan yang saya buat betul 5 modul lah ya. Okey, ini modul yang pertama sekali iaitu pembinaan proposal ya, pantas ya. Dia perlu dikuasai oleh sesiapa saja yang dah daftar master ataupun belum daftar master, yang dah daftar PhD ataupun belum daftar PhD ataupun baru terbit rasa nak sambung belajar, boleh ikuti bengkel ni kerana dia akan jadikan kita tahu apa nak buat. Nanti kita laju dan terus membuat penyelidikan ya. Sebab masalah paling besar kepada pelajar master PhD ialah mereka tidak fokus apabila mendaftar master PhD, jadi mereka membuat pemaziran masa yang banyak ya. Itu belum lagi masuk dalam kriteria masuk dalam gua gelap gulita, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak bina instrumen, tak dapat teoretikal, tak dapat tajuk, responden tak tahu nak cari responden. Itu semua masalah-masalah yang timbul kerana tidak mengetahui asas untuk bina proposal yang bagus, yang cepat dan mudah. Okey, semua peserta dah ada dah ada 26 orang ya. Okey, dah pergi hadir ni. Nanti siapa yang peminat, ini adalah asas dia untuk bina proposal, dan hati kepada semua penyelidikan kuantitatif adalah ini. Ini penyelidikan kuantitatif. Kita mesti tahu bina instrumen. Selagi kita tak dapat instrumen, penyelidikan kita, research kita, master PhD kita dalam keadaan masalah yang sangat-sangat besar. Kita mesti tahu bina instrumen, sama ada kuanti ataupun kuali. Kalau kuali, kita bina soalan protokol lah ya, sama ada structure, semi structure ataupun unstructured question. Jadi tapi proses pembinaannya sama saja ya. Cuma dia bentuk kuali ya. Okey, lepas tu bidang saya adalah dalam bidang pembinaan dan pengujian modul. Itu bidang saya. Dan pembinaan pengujian instrumen, itu bidang saya ya. Jadi saya ada 2, 3, 4 student PhD yang tengah buat pembinaan instrumen ya. Inventory lah, soal selidik peringkat PhD. Tapi dan yang lain-lain tu adalah banyak dalam bidang pembinaan modul ya. Dan kebanyakan student saya yang dah grad adalah bidang modul, dah ada juga dalam bidang pembinaan instrumen ya. Tapi saya boleh bantu sikit di sudut survey, tapi segi konsep asas ya. Sebab dia sebenarnya metod dia hampir sama saja. Selepas tu ini tu untuk pembinaan modul. Siapa yang nak hasilkan modul sesuai datang ini ya. Tapi dia punya template yang saya sebarkan tu dah merata lah ya. Orang gunakan. So tak apalah, no problem ya. Okey, lepas tu siapa yang buat eksperimen ya, kena hadir workshop ni ya. Sebab eksperimen dia sangat-sangat teknikal ya, daripada sampling, daripada kawalan, rawatan, daripada statistik dia, itu very sensitive tu ya. Kita mesti tahu dengan betul. Walaupun kadang-kadang kita gagal memenuhi beberapa aspek, tapi kita kena tahu yang kaedah yang betul supaya masa viva terjawab yang betul ya. Jadi eksperimen ni very important ya. Sebab kalau eksperimen ni dia very sensitif pada pelaksanaan eksperimen tu. Okey, kemudian yang akhir sekali ialah siapa yang berminat boleh pergi persediaan viva ya. Setiap viva ni final lah. Untuk dalamnya ada 300 lebih soalan-soalan viva. Tapi kita akan bincangkan mungkin dalam 100 macam tu. Tapi sebenarnya sejujurnya saya dah banyak kali mengenalikan viva ya, hadiri viva pelajar. Soalan viva ni boleh ulang benda yang sama je. Cuma bentuk pertanyaan tu berbeza. Jadi kalau you all baca buku ni dan boleh jawab 70% soalan ini, you all layak pergi viva.
Tapi kalau baca soalan tak tahu nak jawab, baca soalan tak tahu nak jawab, maksudnya you belum faham konsep bagaimana cara untuk menjawab dalam Viva tu ya. Okey ya. Masa saya buat kursus persediaan soalan Viva ni, ada orang yang dah nak Viva lagi seminggu, lagi sebulan ya. Dia kata kat saya, "Prof, ini patutnya mula-mula sekali saya hadir." Sebelum buat research ya, sebab dia akan jawab semua persoalan tadi. Ya, jadi dah last baru nak ada Viva tu baru dia tutup tangan. Alamak. Tak apalah baik-baik kita tahu, nanti kita akan lebih bersedia untuk menjawab dengan betul. Okey, jadi selamat datang kepada bengkel online batch 1 persediaan proposal pantas ya. Okey, saya Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif, Profesor Psikologi Kaunseling daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris ya. Jadi saya rasa ramai orang dah kenal saya lah ya. Dan nanti dalam penyelidikan biasanya you akan perlukan penilai modul, penilai instrumen, termasuk kuali ataupun kuanti dia tetap perlukan penilai instrumen ya. Jadi bolehlah minta bantuan saya ya untuk kesahan pakar, dan juga termasuk untuk menilai kalau usi nilai proposal ataupun jadi external examiner untuk Viva Master PhD ya. Okey, jadi kita akan lihat konten satu ya. Okey, dalam persediaan proposal ya, saya akan bagi tahu sikit tentang kita punya topik apa yang kita nak belajar ya. Okey, yang dalam nota pun ada ya. Yang pertama kita akan lihat strategi satu, iaitu bagaimana pantas memilih bidang, fokus dan tajuk proposal yang memenuhi tahap pendidikan master dan PhD ya. Jadi itu topik yang pertama petang ni. Dan malam nanti kita akan cover strategi 2, bagaimana pantas mencari teoretikal utama, konsep kajian, instrumen dan memilih metodologi kajian paling sesuai dalam pembinaan proposal pantas. Ini semua jantung-jantung hati PhD lah ya. Dia dalam instrumen, dalam penyelidikan, instrumen yang kita gunakan sama ada soal selidik ataupun temu bual, kuali ataupun kuanti, itu adalah dipanggil hati research. Sebab tu kita kena betul-betul tepat tu ya. Dan metodologi itu adalah jantung dia ya. Jalan tu tangan, kaki, kepala sebagainya, tapi metod sangat penting ya. Sebab itu kita kena betul-betul mantapkan metod ya untuk semua penyelidikan. Tapi metod dia tak akan boleh bergerak sendiri. Metod akan datang daripada pengenalan atau belakang daripada objektif. Dan objektif tu akan menghasilkan beberapa hipotesis ya. Tapi kita kena ingat ada objektif yang tak menghasilkan hipotesis. Ada hipotesis, ada objektif yang menghasilkan hipotesis. Itu dipanggil ada hipotesis yang hanya menghasilkan descriptive analysis. Jadi dia menghasilkan satu dapatan deskriptif lah, bukan hipotesis. Tapi ada objektif yang menghasilkan hipotesis. Kerana hipotesis ni mesti ada satu perhubungan dua pun boleh ubah. Untuk dilihat perhubungan dia, maka untuk melihat perhubungan dua pun boleh ubah, barulah dia akan namakan inference statistik. Maka barulah lahir satu hipotesis ya. Okey, jadi daripada macam nak jawab objektif tadi, menghasilkan inference ataupun descriptive statistik, masa kita akan hasilkan metod yang betul ya. Dan metod ini dia sangat detail dari segi populasi dan sebagainya, dan akhirnya kita akan jumpa dengan dapatan yang sesuai, dan juga akan peroleh apa yang disebut perbincangan ya. Perbincangan itu adalah hak milik penyelidik, supaya kita akan bincang dengan betul ya. Okey, itu strategi kedua. Sambil-sambil tu siapa yang ada soalan sebagainya boleh tanya, saya akan terus jawab dan bawa semua bahan-bahan tajuk
penyelidikan, apa ada ID dan sebagainya, supaya nanti saya boleh jelaskan. Sebab bila saya beritahu, you all kena lihat pada diri sendiri, lihat tajuk, instrumen, apa dalam kepala tu, ya. Supaya saya boleh huraikan dan nanti keluar dapat idea. Okey. Okey, yang ketiga kita akan lihat tajuk strategi, kaedah dan tip-tip penulisan pantas bab 1 hingga bab 3, ya. Untuk melepasi strategi pembentangan proposal master dan PhD, ya. Okey, untuk dia untuk menulis PhD ataupun master, untuk melayakkan kita bentang proposal, kita mesti tulis bab 1, bab 2 dan bab 3 dengan komplit. Ya. Berserta dengan instrumen mesti dilampirkan. Ya. Kalau soal survey bab 1, bab 2, bab 3, instrumen kajian mesti dah siap, dah ada dilampirkan, baru kita boleh bentang. Ya. Tapi siapa yang buat modul mesti siap bab 1, bab 2, bab 3 dan mesti dilampirkan modul dan instrumen modul. Ya. So ada 5 benda tu baru boleh bentang. Kalau tak ada tu tak boleh bentang, ya. Sebab tu ada juga orang yang pelajar-pelajar jumpa saya, dia lulus proposal, buat modul, research modul, tapi dah lulus modul, tapi dia tak ada inventory yang kukuh dan dia tak ada modul. Jadi lepas tu, tapi masalah sangat besar lepas tu ialah dia tak tahu nak buat apa, ya. Jadi kesianlah kat dia. So kena bimbing balik daripada awal, daripada mula apa nak buat. Okey, itu 3 bahagian yang akan kita cover. Semua tu ada dalam nota tu, ya. Nota tu dia hampir lengkap daripada buku sebenar. Cuma buku tu dah lebih banyak huraian sikit, tapi siapa yang ada duit boleh beli buku, siapa yang tak ada duit jimatlah nota tu pun memadai. Pulanglah, ya. Yang penting research siap. Pergi wherever.